So kita mulalah program kita santai-santai je. Kita berborak nak tahu lebih lanjut lah tentang situasi semasa kan. Sebab sekarang ni Tuan Nadi sendiri busy ke sana kemari macam berkempen. Macam dulu pilihan raya kan. Macam pilihan raya nak tarik undi. Tapi ni nak tarik undi nak, dapatkan sokongan untuk rakyat Gaza. Dia lain lah. Walaupun konsepnya sama, tapi kita faham perjuangan tu. Daripada tadi pun baru datang pada sekolah. Tak boleh terbayang lah macam mana busynya macam tu. Kita yang macam ni pun dah rasa tak menang tangan kan. And then sampai sekarang ni ada seruan untuk boycott pula. Kan, seruan yang isu boycott ni bukan isu baru. Daripada 2012 dah ada lah isu ni. Saya sendiri pun pernah boycott. Kemudian gagal, tewas. Tengok iklan dia kurang. Oh, sedap pula kan. Cuba sekali. So bila dah cuba tu dia makin lama makin longgar kita punya pegangan tu. Kalau macam Tuan Nadi, apa macam mana Tuan Nadi nak bagi kita ni rasa perjuangan ni perlu konsisten, istiqomah untuk pastikan perjuangan ni tak berakhir tu tak hangat-hangat tai hayam macam orang kata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih utamanya kepada Roses Chat atas jemputan hari ini. Hari ini pertama kali jumpa dengan Ustaz Don. Alhamdulillah, rezeki kami jumpa dengan orang baik-baik. Dan hari ini mungkin kita bercerita tentang bumi Palestin. Kita nak menyuntik semangat untuk kita dapatkan konsistensi dalam perjuangan untuk bumi Palestin itu sendiri. Dan bagi saya sendiri berkaitan dengan isu boykot itu mungkin satu benda yang paling mudah untuk kita lakukan. Dan saya membayangkan sebenarnya satu cerita yang pernah saya dengar bila saya berada di bumi Gaza. Masa itu awal tahun 2013, 2014 saya berada di sana. Saya berjumpa dengan satu pasangan Irish yang mana mereka ini sebutkan bahawa kami sejak kami berada di bumi Palestin, di bumi Gaza ini selama dah hampir tak silap saya 7-8 tahun, kami tidak pernah makan walaupun satu produk yang datang daripada Israel. Walaupun dari dalam Gaza itu sebenarnya memang mereka bergantung kepada barangan Israel. Yang ada pilihan sama ada barangan Israel ataupun barangan buatan tempatan. Yang mana barangan buatan tempatan ni kualiti dia tak baik. Tapi mereka boleh tolak Coke, boleh tolak macam-macam makanan dan pilihan yang ada. Langsung tak pernah sentuh makanan yang datang daripada Israel. Walaupun ketika itu kalau orang-orang Gaza ni sendiri, kalau kita di Gaza ni kita sebut orang Gaza dia tidak terikat dengan boykot. Sebab mereka tidak ada pilihan. Yang mereka ada ialah makanan yang memang datang daripada Israel. Mereka terpaksa makan sebab tak ada pilihan yang lain. Tapi orang Irish boleh buat. Bila kita cerita macam Tuan sebut tadi lah, bukannya ujian yang Tuan saja hadapi, tapi orang lain pun hadapi benda yang sama. Dia lalu sekali, okay, boleh tahan lagi. Lalu 2-3 kali, okay, lagi sekali. Dia lama-lama dia tunduk dan dia kalah dengan temptation tu kan. Tapi saya rasa kalau di peringkat saya, alhamdulillah, ada setengah produk ni memang bila kita tengok, kita rasa macam kita tak boleh nak dekat. Memang macam orang nampak dalam iklan tu, kalau sos tu dia nampak macam darah budak-budak kan. Kita memang nampak benda tu sebab kita pernah nampak darah budak-budak di depan mata kita, tangan-tangan, kaki-kaki yang putus. Kita boleh bayangkan macam kita tengah makan anggota, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada kat sana. Masa tahun 2018 contohnya berlaku The Great Return March. Kita ikut masa tu perarakan dan ribuan pemuda yang berarak ketika itu ditembak oleh Zionis Israel. Tangan putus, perut terburai, kaki putus, syuhada di hadapan mata, orang berlari menyelamatkan syuhada. Semua itu berlaku di hadapan mata. Jadi mungkin rezeki itu lah kot yang tak ada pada orang Malaysia. Dia tak nampak benda tu, jadi dia tak dapat nak rasa. Sepatutnya bagaimana dia menolak produk-produk yang sepatutnya diboykot. Dan menariknya kalau kita cerita pasal boykot ni, sebenarnya boykot ni dia ada fokus dia. Dan sebenarnya badan yang paling orang kata layak untuk bercakap tentang boykot ni BDS lah, Boycott, Divest and Sanctions, yang ada di peringkat antarabangsa. Di peringkat Malaysia pun ada juga. Dia letakkan fokus apa yang nak diboykot. Sebab boykot ni dia kena berjalan secara satu tempoh masa yang tertentu dan produk-produk yang tertentu. Kalau dia terlalu mencapah, dia tidak akan memberi kesan. Jadi sekarang ni yang ditekan oleh BDS ni ialah HP, CAT yang digunakan untuk buat jentolak dan sebagainya, digunakan untuk membangunkan pagar-pagar pemisah di Gaza dan juga tepi barat. Ada begitu juga Puma. Jadi fokus tu 3 tu je, senang. Yang lain-lain tu ikut iman masing-masing macam tu. Dia ada fokus dia. Faham. Saya pun Tu lah, tak pernah tahu pun ada badan khas untuk boykot. Apa tadi? 3 ada apa tadi? Puma, CAT, Puma apa kena ni? Puma ni yang support
apa nama Football Association Israel. Yang support nadi-nadi, dia punya kelab-kelab yang ada kat sana, Puma. Pasal CAT ni yang buat jentolak ni lah, yang digunakan untuk memusnahkan penempatan, buka penempatan haram dekat sana semua. Itu HP. HP ni dia share teknologi dengan IDF. Faham. Okay. 3 ni lah yang kita rasa macam dia cakap, Tuan dia cakap kita kena seiring baru dia punya impact tu betul-betul kau kan. Tapi kalau kita tengok macam even pasal saham kita tengok McDonald, Disney semua tu ada efek dia. Dia mengalami penurunan kan. So kita nampak benda tu bukanlah boycott ni sia-sia. Dia ada impact dia. Walaupun kita rasa aku seorang je boycott tak efek apa kan. Tapi kita nampak impact dia. Tapi ustaz, kalau orang tu katakanlah dia tak boycott, adakah dalam Islam ada cakap dia akan berdosa? Sebab syarikat-syarikat ni terang-terangan memberi sokongan terhadap Israel, penindasan kepada Gaza. Adakah diorang ni yang menyokong, yang membeli ni dikira berdosa ataupun bergantung kepada beberapa mungkin niat dia ke macam mana ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya segan dengar cakap Tuan Nadir kan. Orang beza, saya selalu habaq beza orang yang dengar bunyi bom dengan orang yang tak pernah. Bunyi mercun lain. Yang silap kan, bunyi bunga api lain, bunyi bom lain. Jadi baik. Saya sebenarnya daripada dulu memang kita tak pijak medan yang menyebut tentang berdosa ataupun tidak. Sebab berdosa ni bawa orang pergi neraka. Neraka ni satu tempat yang tak seronok sebenarnya. Kita sebut ke orang-orang pergi neraka macam boleh pergi balik hari. Dia neraka ni satu tempat yang tak seronok. Tapi orang itu bukan tapi sebelum nak pergi ke situ, kita step by step kita bagi tahu kepada semua orang dulu. Proses boikot adalah satu proses peringatan yang sangat berkesan. Daripada zaman dulu, hatta sahabat Nabi yang tak turut perang pun diboikot oleh Nabi dengan para sahabat. So boikot ni dia satu peringatan berkesan. Nak sahabat tu sampai sekarang tiang dia ada. Tiang taubat dekat Masjid Nabawi tu. Kan betul ya? Sampai sekarang tiang tu ada. Kalaulah boikot ni satu benda yang tak bagus ataupun satu benda yang tak perlu diingati, tiang tu tak wujud. Tiang tu dah musnah. So point yang paling simple kita bagi tahu ke orang, Nabi biasa boikot. Itu satu. So sekarang ni kita tak boleh habaq ke orang kata, "Ni hampa dak boikot buat apa?" Dia tak boleh lagu tu. Sebab proses boikot biasa ada dalam sunnah Nabi. Itu yang pertama. So clear lah. Maksudnya apa yang kita buat ni fasa pertama betul. Clear dah. Okey. So orang tanyalah pula, habis kalau siapa yang tak boikot lagu mana? Ada juga di kalangan para sahabat yang bersimpati dengan sahabat mereka dan mereka bertanya-tanya kepada Nabi tentang sahabat mereka. Nabi tak ada pula kata hang ni teruk, aku pun boikot dia, hang pula dia buat simpati dekat dia. Nabi dah. Sebab baru masuk lapis yang kedua. Setiap tindakan kita dia mesti refleksi daripada kita punya iman. Macam hari ni orang cerita pasal Gaza, ramai orang pergi sana hing sini. Semua orang ambil tahu pasal Gaza banyak mana sebenarnya ni. Beza dengan ni. Yang ni daripada sebelum perang pun dah jadi lagu ni. Perang lagi dahsyat lah. Kita doa kunut nazilah pun berapa semalam. Jadi kan beza kedudukan iman kita. Jadi kepada orang yang belum lagi boikot, dalami ilmu, ambil tahu banyak benda dan terlibat dengan perbincangan mereka, baru kita boleh nampak sejauh mana benda tu boleh pergi. Sebab kalau tidak kita akan nampak macam contoh paling simple, orang kata hang seorang aja yang tak pergi makan McDonald, orang lain pergi makan contohnya. Memanglah, tapi kalau seorang di Bandar Baru Bangi, tapi kalau seorang di setiap daerah beramai tu, boleh faham tak? So dia kena nampak jauh lah benda lagu tu. So instead of kita kata dia berdosa ataupun tidak, pertama kita kena tahu bahawa boikot adalah satu benda yang Nabi biasa buat. Yang kedua, boikot ni adalah refleksi daripada iman, yang mana iman mesti didasarkan dengan ilmu, amal dan sebagainya. So tak boleh satu orang tu yang tak pernah tahu pasal Gaza tiba-tiba nak fall in love dengan Gaza. Tak boleh. You mesti kena tahu. Sebagai contoh simple, hari ni kan, mana kedudukan orang Yahudi dalam hati kita?
Ramai orang tak berani kata Yahudi paling jahat. Sedangkan kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau bagi nikmat kepada kami. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai. Semua tafsir sebut maghdub humul yahud, mereka adalah orang Yahudi. So terang-terang dalam Fatihah kita memang mencela dan membenci orang Yahudi sejak daripada azali. Berapa ramai orang berani kata? Berapa ramai? Sebab kalau siapa yang tak pegang teguh benda macam tu, Fatihah dia problem. Takkan kita nak baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Tak boleh. Kan? Jadi itu sebab berdasarkan pengetahuan. Tak ramai orang perasan ayat tu, betul tak? Tak ramai orang perasan. Orang selalu perasan waladdallin ya, sebab kita duk belajar tajwid yang tu paling susah. Waladdallin. Orang tahulah yang tu Kristian. Tapi orang tak pernah tahu kata yang maghdub ni yang dibenci first, golongan yang first yang kita tak mau dalam Fatihah kita adalah orang Yahudi. Kejahatan mereka tak pernah dilakukan oleh mana-mana bangsa. Sekarang Allah tunjuk depan mata. Bagus, bertambah iman kita bila kita baca Fatihah. Wallahualam. Macam kita sendiri pun tak tahu, right? Ada certain pendapat cakap dua-dua salah. Hamas salah sebab serang, Yahudi salah sebab melampau-lampau membalasnya. So tak ada siapa yang boleh lantang cakap Yahudi ni tak kira apa dia buat salah. Sebab daripada dulu memang tempat tu tempat Palestin. Sampaikan ada orang yang kata macam ni, maksudnya ilmu-ilmu tentang macam Ustaz cakap, even dalam Al-Fatihah yang kita baca setiap hari pun tak sampai, ilmu tu tak sampai, kefahaman tu tak sampai boleh timbulnya cakap Palestin pun salah, Israel pun salah. Macam mana boleh sampai ada macam tu? Pendapat Tuan Nadi, macam mana cinta macam kita ni, orang Malaysia yang jauh ni, yang tak tahu, diorang berperang bukan hal kita. Berperang sebab ibaratkan dua saudara yang berebut satu kawasan. Sampai ada yang cakap isu ni isu negara, pergolakan negara, bukan isu umat Islam sendiri. Yang Tuan Nadi sendiri rasa macam mana? Saya rasa bila kita cerita tentang serangan yang dibuat oleh Hamas, sama ada yang berlaku pada 7 Oktober ataupun yang berlaku sebelum daripada itu, sama ada dimulakan oleh Hamas ataupun dimulakan oleh Zionis Israel, pertama sekali kita kena tengok dan menjawab persoalan siapa yang mula dulu. Sebab orang Melayu dia suka tanya siapa yang mula dulu. Dia tengok adik-beradik bergaduh dua orang, siapa yang mula dulu, yang mula dulu itulah yang salah. Tak kisahlah yang ni curi ke, yang ni pukul dulu ke, yang ni ambil barang dia ke, siapa mula dulu dia salah. Tu orang Melayu. Dalam kisah Palestin dan juga tanah haram Israel ini, jawapan dia sangat mudah. Yang mula dulu ialah Israel. Sebab mereka yang memulakan dengan penaklukan terhadap tanah haram, tanah Palestin itu pada tahun 1948, malah merancang untuk ambil tanah Palestin itu sejak daripada permulaan mereka berbincang pada penghujung tahun 1600 sampailah mereka buat pada 1897 kongres pertama di Basil tu. Kongres Zionis pertama di Basil oleh Theodor Herzl tu, masa tu dia dah rancang dah bahawa dia nak ada satu negara yang dia nak ambil khusus sebagai negara untuk orang-orang Yahudi, untuk Zionis entity ini, yang mana orang yang berfahaman itu adalah orang-orang Zionis. Kita sebut Yahudi, ya Ustaz betul kan kalau salah, Yahudi ini memang semua Yahudi jahat. Ada yang disebut dalam Al-Quran Israel. Bila Allah nak sebut tentang benda yang baik tentang bangsa ini, dia akan gunakan istilah Israel. Tapi Yahudi ni confirm dah jahat. Tetapi ada juga Yahudi ni, dia tak yakin bahawa penubuhan negara haram Israel perlu berlaku pada waktu ini. Sebab tu kita tengok kadang-kadang berlaku demonstrasi di UK contohnya, ataupun di US. Ada pak syekh Yahudi itu yang pakai topinya, yang janggutnya panjang daripada kita, yang dia punya rambut panjang sebelah tepi itu. Kumpulan itu dipanggil sebagai Haredim. Haredim ni orang-orang kuat beragama di kalangan orang Yahudi, dan keyakinan mereka ialah negara haram Israel itu tidak boleh dibangunkan melainkan setelah datangnya Mesayah mereka lah. Jadi apa yang dilakukan sekarang ialah satu tindakan yang melanggar undang-undang dan ajaran kitab Taurat sendiri. Sebab tu mereka lawan, bukanlah sebab dia baik ataupun dia sokong Palestin sangat. Sebab dia tak nak berlaku benda tu bertentangan dengan ajaran apa yang dia belajar. Jadi orang-orang Zionis ni yang kefahaman dia ialah dia nak sebuah negara mereka sendiri. Tahun 1897 ada berbincang, dia diberi pilihan sebenarnya banyak negara yang lain.
Dia diberi Argentina contohnya, dia tolak. Dia diberi Uganda, dia tolak. Dia akhirnya memilih bumi Palestin sebab bumi Palestin itu bertepatan dengan apa yang dia nak dari segi politik dan dari segi agama. Dari segi politik ni sebab kuasa-kuasa besar semua nak ada satu, orang kata, tempat yang boleh jadi kubu kepada kekuatan bukan Islam di tengah-tengah orang Islam. Sebab tu kita tengok kawasan tu semua orang Islam. Tamadun Islam yang berkuasa, Khalifah Osmaniyah semua yang berkuasa, tiba-tiba kat tengah-tengah ada satu yang bukan daripada kawasan tersebut. Memang diletakkan secara sengaja untuk menjadi kubu kepada kuasa-kuasa besar masa tu. Perancis pun berebut, British pun berebut. Dan selain daripada itu, kawasan itu juga kawasan yang sesuai untuk mereka sebab mereka pernah duduk di kawasan tersebut. Walaupun akhir sekali mereka duduk sebenarnya di bumi Palestin, secara tarikhnya, secara sejarahnya ialah 2000 tahun yang lepas. Jadi dia datang seolah-olah ke rumah kita, dia ketuk pintu rumah, dia kata aku pernah duduk ni rumah ni rumah aku. Kita tanya dia balik, sebab apa kau kata rumah ni rumah kau? Dia kata 2000 tahun yang lepas aku duduk kat sini. 2000 tahun lepas dia dihalau oleh Rom, dah tak jadi dah tanah air dia. Tapi digunakan sejarah, digunakan agama, digunakan kuasa politik yang ada pada ketika itu yang diberikan oleh British. Dan akhirnya 1948 tu sebenarnya ialah pengakhiran kepada penjajahan yang telah lama dimulakan. Jadi sebenarnya siapa yang cari pasal dulu? Inilah Zionis Israel lah yang cari pasal dulu. Daripada dulu sampailah sekarang dia cari pasal. Orang Palestin ni hanya nak mempertahankan dan mendapatkan semula tanah mereka yang telah dijajah. Jadi dia pukul macam mana ke, dia buat apa ke, dia lawan macam mana pun, dia hanya mempertahankan hak dia. Dan hak ini bukan sahaja dari segi agama, tetapi dari segi undang-undang antarabangsa pun membenarkan negara dan orang yang dijajah melakukan apa-apa sahaja tindakan untuk mendapatkan semula hak mereka yang telah dirampas. Itu satu. Yang keduanya, bila kita sebutkan Hamas ni dia masuk pergi bunuh orang awam yang ada dekat dalam Israel, itu pun masalah kekurangan ilmu juga. Sebab sebenarnya Israel ini, semua orang yang ada di sana yang umur dia mencapai 18 tahun untuk lelaki, 19 tahun untuk perempuan, dia akan wajib ikut PLKN. PLKN ni kita sebut bagi mudah faham lah kan. PLKN, latihan ketenteraan yang akan berlanjutan selama 1.5 tahun untuk perempuan, dan lelaki 2 tahun. Dia kena duduk dalam PLKN itu, habiskan PLKN. Tak habis PLKN, dia tak boleh dapat kerja dan tak boleh masuk universiti. Habis PLKN, dia diberi pula satu tempoh cuti selama 1 tahun untuk dia pusing dan keliling dunia. Tujuan dia apa? Satu, untuk bagi dia rehat setelah dia dah duduk 1.5 tahun dalam keadaan keras, keadaan militeri dan sebagainya. Yang keduanya, untuk tunjukkan kepada dia, bila dia pusing secara percuma dengan ditaja oleh kerajaan Israel ini, dia pusing untuk dia tengok dan dia faham bahawa sebenarnya orang tak kisah pun pasal Israel ni. Kalau kita pergi Europe ke Ustaz biasa bermusafir, pergi kat mana pun, mana ada orang cerita pasal Palestin, mana orang kisah Israel kena serang ke apa ke. Kita je sebab kita berada kat sini dan kita ada jiwa Islam tu, kita nampak benda tu berlaku dan kita ambil berat. Orang lain tak kisah pun. Pergilah kat mana pun, orang lain tak kisah dan tak cerita pun. Jadi orang-orang Israel ni yang dapat latihan ketenteraan, dia diberi peluang bercuti untuk tengok dan faham bahawa orang tak kisah pun pasal engkau. Kalau kau tak berjuang, maka bumi engkau ini akan hilang. Jadi semua orang yang dibunuh di dalam operasi ketenteraan ialah tentera simpanan untuk Israel. Tidak ada istilah orang awam dibunuh. Melainkanlah kalau yang dibunuh itu ialah bayi, yang dibunuh itu adalah wanita-wanita. Dan kita tengok dalam banyak video-video di media sosial bagaimana wanita-wanita yang ada di Israel ketika itu misalnya, dia terkejut bila mana mujahidin datang ke rumah dia, dia rasa macam nak kena bunuh. Tiba-tiba mujahidin ambil pisang, kupas, bagi kat dia makan. Dia rasa macam anak dia nak kena bunuh. Tiba-tiba mujahidin ambil pula anak itu, dibawa pula dan dirukung, bawa masuk ke dalam tanah Palestin sebagai tahanan perang. Dan kita baca di awal serangan Zionis berlaku ke atas Gaza, dipulangkan balik anak-anak ini, dipulangkan juga wanita-wanita yang ada anak untuk bebas. Dia ditinggalkan hanyalah orang-orang yang kesihatannya baik, yang memang mereka ini adalah tentera dan mereka boleh bertahan dalam keadaan menjadi prisoner of war untuk mujahidin. Jadi sebenarnya isu-isu inilah yang perlu kita faham. Dan bila kita faham juga tujuan kenapa Hamas masuk ke dalam tanah haram Israel, maka dia dibantai pada ketika ini, penduduk dibantai macam mana pun, salah bila kita sebutkan Hamas tak faham apa yang mereka lakukan. Ataupun kita rasa macam Hamas ni pandai-pandai dah buat serangan, dah tak tahu dah nak buat apa. Sebab Hamas punya tujuan, dia masuk ke dalam tanah haram Israel ada 3.
Tiga objektif tersebut dah dicapai. Satu, untuk dapatkan prisoner of war yang boleh dijadikan sebagai barang untuk bernegosiasi, berbincang, dijadikan sebagai dipanggil apa, bargaining chip bersama-sama dengan Israel. Pernah dibuat pada tahun 2011. Satu orang, Gilad Shalit, tentera Israel, berada dalam tangan Mujahidin, ditukarkan dengan pembebasan 1,100 orang tahanan Palestin yang berada dalam penjara Israel. Sekarang yang berada dalam tangan Mujahidin 250 orang prisoner of war Israel. Berjaya dah. Yang kedua, dia nak hentikan normalisasi daripada seorang dan sebuah negara Arab. Abang Long, negara-negara Arab ni, kalau berlaku normalisasi daripada Abang Long ni, semua negara Arab boleh ikut. Sebab Abang Long dah luluskan, iaitu Arab Saudi. Dah berjaya juga. Seminggu selepas peperangan bermula, Muhammad bin Salman dia kata, aku nak hentikan perbincangan normalisasi bersama dengan Israel dan aku nak bantu Palestin. Yang ketiga, mereka dah jangkakan sebenarnya selepas 1 minggu perayaan Israel, mereka akan mula buat serangan masuk ke dalam bumi Gaza dengan sebab keadaan politik yang tidak stabil, khususnya oleh PM Israel Benjamin Netanyahu. Maka mereka sebenarnya buat satu preemptive strike untuk mencapai objektif-objektif yang terawal, dan mereka dah berjaya. Sekarang ni dibantai macam mana pun Gaza, objektif yang di tangan Mujahidin telah pun selesai. Mereka tunggu untuk ceasefire supaya mereka boleh ambil tindakan-tindakan seterusnya. Masya Allah. Sampai macam tu sekali pemikiran strategi tu dia rancang kan. Kita orang luar pun tak tahu kenapalah dia nak lawan kan. Tentang kuasa dia sangat kecil lah. Orang cakap tu lah, cakap peperangan ni ibadat perjuangan orang gila. Orang gila, kau adalah askar sikit, teknologi tak ada, barang nak masuk tak boleh, nak melawan dengan orang yang kawal semua sempadan. Dia macam ibarat orang gila kan. Macam Tuan Nadi cakap tadi, even dekat luar ni, bila orang Israel pergi, dekat luar orang tak tahu kan perkembangan isu semasa Gaza dengan Israel ni. Macam Ustaz Don baru balik daripada Jepun. Boleh Ustaz Don kongsikan sedikit macam mana komuniti dekat sana tentang isu semasa ni dekat Gaza dengan Israel ni? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkembangan maklumat semua orang dapat, insya-Allah. Zaman sekarang ni agak mustahil lah tak sampai. Agak mustahil. In fact, orang kampung kadang-kadang lagi dahsyat daripada orang bandar. Sebab maklumat sampai. Semoga Allah selamatkan siapa yang dalam ambulan tu, insya-Allah. Amin. Balik kepada persoalan. Jadi dari segi maklumat semua sampai. Cuma perkembangannya ialah di negara kita 100% kita negara Islam. Malaysia, kalaulah Malaysia ni satu badan, satu orang, dia punya IC dia memang dia tulis Islam. Namanya Malaysia, agamanya Islam. Macam IC kita kan. Don Daniel, bawah warga negara Islam. Kalau Malaysia ni seorang manusia, nama dia Malaysia, dia adalah beragama Islam. Macam Jepun, dia bukan negara bukan Islam, dia negara tak ada agama tu. Dia satu negara yang orang kata apa, kerana kemajuan teknologi mereka, seolah-olah mereka boleh berfikir dalam keadaan macam sebenarnya agama ni untuk apa? Dia ritual ya. Dia macam tu. Jadi dahlah negara macam tu. Islam pula 0.01%. Penduduk Jepun ada 120 juta orang. Kalau 0.01% maknanya 12,000 orang ya. Di seluruh Jepun tu. Daripada kalau atas tu Hokkaido, bawah tu Nagasaki, Hiroshima tu, semua sebesar-besar tu 12,000 orang ya. Tahu sikit dekat Tokyo, tahu sikit tang ni, tahu kat kota-kota besar, satu kawasan mungkin 20 orang ya orang Islam. Kalau 20 orang mungkin orang kata ramai juga 20 orang. Tapi kalau dalam agama Islam 20 orang sembahyang Jumaat tak boleh. Sebab apa? 20 orang lelaki perempuan. 20 orang keluarga. Kalau 20 orang tu keluarga, maknanya apa? Satu keluarga bapa, mak, anak 2 orang. 4. Main 5 keluarga ya. 5 keluarga, kalau satu keluarga cuti pergi UK. Tak boleh faham tak? Dia satu jumlah yang orang nampak 20 nampak macam banyak kan. Tapi tak, dia bukan. Jadi bila negara macam tu memang kita tak akan nampak langsung reflect dia, kecuali orang-orang macam tadilah. Di semua tempat ada je orang yang tak tahu.
So orang-orang yang tak tahu ni banyak je lah yang bersuara macam-macam, ikut tindakan mereka, rusuhan, menunjuk perasaan, menunjukkan kata sokongan mereka. Kalau kita tanya pun, saya rasa mereka pun tak tahu apa objektif, apa benar nak buat, tahun bila masuk. Saya yakin tak semua orang tahu benda macam tu. So bila sebut macam tu, perkembangan Gaza dan sebagainya ini, dia sebenarnya satu perjuangan yang sampai kiamat. Kalau katalah betul-betul now adalah memang Palestin Yahudi ni akan mati, kira Jumaat ni boleh jadi kiamat lah. Tapi bagi saya, pandangan kita berdasarkan kitab kita baca, hadis Nabi, Imam Mahdi tak ada lagi, Nabi Isa tak ada lagi. Hari ni baru hari Senayan contohnya, hari Jumaat lagi 4 hari. Takkan Imam Mahdi keluar daripada 4 hari terus jadi 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, umur 40 tahun. Mustahil. Dia tak jadi kiraan dia macam tu. Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi. So benda tu dia ada dia punya kronologi. Sedangkan Nabi habaq dalam hadis. Untuk pengetahuan semua, kita habaq. Nabi habaq cerita ni dalam hadis. Dan untuk kita orang Islam, kita kena pegang satu. Seruan kepada orang Yahudi bahawa kita akan bunuh mereka semua ada dalam Quran dengan hadis. Benda tu orang Yahudi patut takut. Mereka tu patut takut benda tu. Sebab disebut even dalam kitab agama mereka pun menyebutkan bahawa Nabi Isa, Imam Mahdi akan menyeru mereka. Hei orang-orang Yahudi, kalau ada sehari atas muka bumi ni hanya berbaki sehari ya, esok kiamat, hari ni je tinggal. Tapi orang Yahudi duk ada lagi. Allah akan memanjangkan waktu tu untuk kita bunuh semua mereka. Itu pegangan kita. Itu pegangan kita. Apa betul? Nampak macam orang tak bisa dengar bom, dia semangat dulu betul lah. Kalau bisa dengar orang tak semangat. Tapi dalam, jadi kita sebagai orang Islam, kita kena beriman dengan yang tu. Kita kena beriman dengan pegangan macam tu. Dan seruan ni kita patut, sebab tu Nabi Muhammad punya tentera kan, geng-geng mereka kan, Khaybar ya Yahud Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Itu masa berpegangan tangan mereka nak menyerang Khaybar kan, tentera Nabi Muhammad kan sebut begitu, Khaybar ya Yahud Jaish Muhammad sawfa ya'ud, bagi peringatan kepada mereka, ni tentera Muhammad ni, dan umat Nabi Muhammad punya tentera ni dia dah ada janji dah oleh Allah dalam Quran bahawa suatu hari nanti akan pasti sampai. Kalaulah hanya berbaki sehari itu je lagi, esok dah Jumaat, kata kiamat dah. Katalah esok Jumaat tu kiamat dah, hari ni ya bakilah. Tengok-tengok orang Yahudi tu ada ramai lagi. Allah akan panjangkan 24 jam tu jadi lama sampai semua Yahudi dibunuh. Itu patut dia takut lah. Wallahualam. Janji akan ditunaikan lah. Kita tunggu janji tu. Perjuangan ni kita sayanglah kalau kita ambil kan. Kita tak tahu bila penghujungnya, tapi dalam bibit tu kita ada turut sama berjuang tu, walaupun bukan di medan perang. Walaupun demonstrasi, macam demonstrasi yang kita buat ni banyak. Setiap minggu ada demonstrasi dekat Shah Alam, dekat Bukit Jalil semua kan. So macam bagi Tuan Nadi, apa sebenarnya end game and apa sebenarnya demonstrasi ni punya tujuan? Apa sebenarnya yang kita nak dapat daripada demonstrasi? Adakah sekadar perhimpunan, beramai-ramai ambil gambar? Apa tujuan sebenarnya demonstrasi ni? Sebenarnya bila kita sebut tentang tindakan-tindakan tu, kita balik kepada apa yang Ustaz Don sebut awal tadi. Dia bergantung kepada niat kita, kepada keimanan kita. Sebab tu dalam bahasa Arab ada satu kata hikmah. Dia sebut al-ataya ala qadrun nawaya. Kita akan memberi sesuatu bergantung kepada niat kita. Kalau niat kita betul, kita tahu kita nak bebaskan Palestin, kita tahu bahawa janji Allah itu betul, kita tahu bahawa Palestin mungkin dibebaskan dalam usia kita masih lagi hidup, maka kita akan berikan segala yang kita ada. Kita akan beri yang terbaik yang kita ada. Dan kita dalam keadaan kita berada di Malaysia, kita tak berhijrah ataupun kita tak pergi lawan Palestin dengan senjata contohnya. Itu yang mampu kita lakukan, demonstrasi, untuk tunjukkan kemarahan kita. Ada orang dia tak suka berdemonstrasi, dia tak tahan panas. Jadi dia buat apa? Dia pergi konsert. Contohnya yang saya sebut kepada Ustaz Don tadi, konsert Ella, Ratu Rock Malaysia. Kalau kata, saya tak ada kaitannya dengan Palestin Tapi Ella jemput CGM, Cinta Gaza Malaysia, untuk buka booth kat sana. Kita buka booth, kenapa tidak? Kan? Ada orang dia suka nasyid. Semalam dibuat konsert 100 munsyid, 100 penasyid-penasyid tanah air berkumpul di dataran Shah Alam, buat nasyid beramai-ramai. Ada juga yang komplain, kata kamu ni berhibur dikala waktu rakyat Palestin sedang dibunuh.
orang lain di negara-negara UK dan US sedang berdemonstrasi, kita bernasyid. Ini saya rasa satu masalah yang ada di peringkat kita. Kecuali lah kalau orang tu memang kerja dia daripada pagi dia bangun, ataupun dia tak bangun pun sebab dia tak tidur, dia berkunut nazilah, dia bertapa dan dia baca doa, zikir dia tidak putus. Semua tindakan dia buat untuk kemenangan Palestin. Tapi masalahnya orang yang biasa komen ni, orang yang biasa cari pasal ni, ialah orang yang tak ada kerja, orang yang banyak sangat masa kosong. Kan orang putih pun kata apa, an empty mind is the devil's workshop, kan? Otak yang kosong ni, yang tak ada kerja ni, tempat mainan syaitan. Jadi syaitan ni dia suka orang yang tak ada kerja, yang kerja dia buka internet tengok, nasyid tidak boleh, haram. Tengok Ella tiba-tiba masuk Islam, menyokong Palestin. Dia tengok orang demonstrasi, alah macamlah US tu takut sangat tengok demonstrasi korang. Saya nak kongsikan satu benda yang orang nampak pelik tapi orang tak nampak kesan dia. Satu kempen yang kita lancarkan di bawah gabungan kita My Aqsa Defenders pada tahun 2021, #Israel Koyak. Israel Koyak tu datang daripada gabungan koalisi Cinta Gaza Malaysia bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain di bawah My Aqsa Defenders. Kita lancarkan Israel Koyak dan ketika itu orang nampak macam pelik. Sebab orang tengok kita ni duk maki orang dekat internet, maki duk lawan dengan media sosial Israel dan sebagainya. Tetapi di sebalik tindakan Israel Koyak tu, orang tak nampak wave yang berlaku ketika itu. Bagaimana orang-orang muda dia semangat untuk berada bersama dengan perjuangan Palestin. Bagaimana 20 NGO anak-anak muda yang tidak pernah duduk satu meja sebelum daripada itu dengan latar belakang politik, dengan kefahaman, dengan cara kerja yang berbeza boleh berkumpul dan membuat satu ketumbukan yang sehingga kini masih lagi kekal dan masih lagi menyumbangkan puluhan juta ringgit kepada bumi Palestin. Orang tak nampak bagaimana ketika itu kita dapat kumpulkan sumbangan hampir 70 juta bersama-sama dengan rakan koalisi kita. Sebab apa? Sebab Israel Koyak je. Kalau tak ada Israel Koyak tu, orang pun nak cari maklumat tak tahu macam mana, tak ada benda yang boleh menyatukan mereka. Kita nak sebut akidah tu menyatukan, jauh perjalanannya. Kita nak sebut kemanusiaan menyatukan pun jauh perjalanan dia. Kita buat Israel Koyak menyatukan semua rakyat, semua generasi, semua mengecam mak kau hijau sini, mak kau oren kat sini. Alhamdulillah semua menyokong Palestin. Sebab tu tahun 2023 ni kita buat lagi satu Israel Cuak. Juga dilancarkan oleh My Aqsa Defenders. Ni mungkin kita boleh jemput sekali Ustaz Don, nanti dia menjadi salah seorang influencer di dalam My Aqsa Defenders lah, halang-halang kan. Sebab dia kalau jemput on air ni tak boleh tolak. Kalau tolak nanti viral. Taktik berguna taktik. Cara. Jadi kita buat Israel Cuak, dah sampai lebih 200 juta engagement dia di media sosial. Dan hari ini Alhamdulillah, walaupun tak selaju Israel Koyak, tetapi sampai wave tersebut. Setiap negeri buat perhimpunan pada hari ini dengan dia bawa Israel Cuak. Semalam kita pergi ke Melaka, kita buat satu hashtag yang khusus untuk orang Melaka, Israel Lahabau. Jadi kalau nampak Israel Lahabau di media sosial tu, baru kita lancarkan semalam, orang Melaka seronok, dia ada dia punya hashtag sendiri lah. Maksudnya dengan semangat itulah mereka boleh berkongsi, mereka boleh bersatu. Dan di penghujungnya kita bukannya sekadar nak ejek orang di media sosial dan sebagainya, tetapi kita ada kumpulan-kumpulan yang kita dah kumpulkan, kumpulan-kumpulan yang kita sebut sebagai pembela Palestin ini. Dah sekitar 20-30 ribu orang yang mendaftar untuk bersama-sama dengan kita. Mereka ini yang kita akan gerakkan dengan pelan-pelan advokasi kita. Kita latih mereka untuk bercakap tentang Palestin. Kita ajak mereka untuk buat kempen-kempen di sekolah. Jadi sebenarnya apa yang kita nampak secara mendasar saja, kita nampak surface tu, tidak boleh dan tidak layak untuk dijadikan ukuran kepada sesuatu yang lebih besar yang mungkin tak nampak dan tak dijelaskan di hadapan kita. Faham? So macam tadi Tuan Nadia ada sebut macam Ella dia buat konsert, ini dia jemput Cinta Gaza. Setenung macam itu ada satu jenama ni, dia buat tudung untuk Gaza. Tapi orang kecam, orang cakap ni tak sensitif, orang kena bunuh buat tudung, kenapa? Dan Tuan Nadi sendiri kan, tapi sumbangan tu dia akan donate pada Gaza. Macam Tuan Nadi, adakah ini dianggap mengambil kesempatan atau macam mana daripada persepsi rakyat Gaza sendiri, orang yang Tuan Nadi selalu berkomunikasi ni, macam mana? Apa pandangan mereka dekat sana? Saya rasa kita kena tengok banyak sudut. Antaranya kita tengok adakah jenama itu, contohnya sebelum daripada ini pernah sebut tentang Palestin, ataupun tiba-tiba je dia ada wave Palestin, dia pun tunggang wave Palestin. Ada wave Syria, tiba-tiba ada tudung Syria. Ada wave Myanmar, tiba-tiba ada tudung Rohingya pula kan. Itu memang nampak sangat lah kan. Sebelum ni tak pernah terlibat dengan kemanusiaan, tak pernah bantu apa-apa, tiba-tiba macam tu pula digunakan. Ada
jenama-jenama, contohnya dia menggunakan kekuatan fan base dia untuk dikumpulkan sumbangan. Tak ada masalah. Maksudnya memang dia ada niat yang betul, dia gunakan medium dan kekuatan yang dia ada untuk sampai ke tahap itu. Ada jenama-jenama, contohnya dia buat jenama tudung ke, buku ke, merchandise ke, sumbangan untuk Palestin. Sebahagian pembelian kalian akan disumbangkan untuk Palestin. Dia jual katakan RM500 buku ke apa ke, berapa persen yang sampai kepada Palestin, 2% akan diberikan kepada Palestin. Nampak sangat menunggang kan? Maksudnya setiap kes tu dia special. Kita kena tengok, kita kena kaji. Lepas tu kalau kita berhubung pula dengan dia, dia pun alah layan kita macam layan tak layan. Lepas tu dah habis perang, tak apa, CJM telah disisihkan semula ataupun MyAD telah disisihkan semula. Nampak sangatlah benda tu tak betul. Dan saya rasa memang isu tu pernah berlaku banyak kali di bumi Palestin, di bumi Gaza. Bila Gaza ni digunakan sebagai photo op, dan benda tu saya rasa ramai orang perasan, dibuat secara universal oleh negara-negara Arab dan dibuat secara individu oleh individu-individu lah. Maksudnya di semua peringkat ada orang buat. Ada orang dia masuk Gaza untuk ambil gambar saja, ada orang masuk Gaza untuk viral sahaja. Ada negara yang tunggang Gaza supaya dia dapat dilihat sebagai hero kepada isu Gaza. Contohnya kita sebut Mesir kan. Mesir ni negara pertama yang buat normalisasi bersama-sama dengan Zionis tahun 1979, perjanjian Camp David. Bila berlaku perang 2021, dia bawa masuk dia punya trailer-trailer yang ada simen lah, dia bawa batu-bata menunggang isu Gaza. Sumbangan bukan datang daripada dia, datang $500 juta daripada negara-negara teluk, tapi dia yang bawa masuk. Dan ada sebahagian Ustaz, trailer-trailer ni dia nak tunjuk banyak sangat trailer dia bawa masuk. Bila sampai ke dalam Gaza, dibuka ada 2-3 kotak je bantuan dekat dalam trailer sepanjang-panjang tu. Memang tu orang kata menunggang lah kan. Jadi sebenarnya saya rasa jenama-jenama kena bermuhasabah, individu-individu kena bermuhasabah. Kita membantu tu daripada hati kita ke, ataupun memang kita nak ada benda duniawi yang kita nak capai dengan apa yang kita lakukan. So macam tu organisasi ni dia kena muhasabah lah, niat dia macam mana kan. Sebab apa pun yang kita buat ni dia akan dipersoalkan balik lah dekat akhirat kelak. So macam tu organisasi. Kalau macam individu ni Ustaz, macam mana individu ni kita nak berjuang untuk Gaza ni? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tak mahir lah kalau negara-negara lain. Tapi kalau di negara Malaysia, alam Melayu sebenarnya menjadi saya tak perasan lah kalau semua ingat lagi rumah Tok Wan kita ke, Tok Nek kita ke dulu-dululah. Antara benda yang ada dalam rumah tu adalah gambar Mekah, gambar sejadah Masjid Nabawi, ada gambar Masjidil Aqsa, sebahagian lah. Dia tak ada lah gambar semua tu. Dia ada yang Dome of Rock, dia ada Imam Al-Ghazali punya tempat mengarang Ihya Ulumuddin. Dia ada gambar-gambar certain saja. Dan kalau saya boleh tambah sikit lah, kalau perasan kebanyakan tok guru mengajak pondok dan mengajak agama dulu, semua mesti pandai silat, mesti pandai seni mempertahankan diri. Tak banyak, sikit. Sebab apa? Kalau kita tanya mereka, antara simbol yang mereka ada ialah mereka akan ada keris atau parang atau pedang yang mereka simpan dalam almari atau atas almari mereka, dengan niat sekiranya Imam Mahdi keluar di waktu aku masih hidup, aku akan berjuang dengan dia juga untuk mempertahankan agama. Sebab ini benda sebenarnya ada dalam darah daging kita. Sebab tu kalau contoh, maafkan saya kalau sebab saya tak biasa duduk Gaza, saya hanya mendengar maklumat sahaja dan orang kita tengok video saja. Jadi kalau tengok kebanyakannya azan-azan di Gaza, dia tak bunyi macam azan Saudi, dia bunyi macam Malaysia juga. Dia bunyi azan tu sebab lenggok dia sama macam alam Melayu ni punya cara dia, dendangan-dendangan dia. Kalau kita tengok kan di Saudi jarang kita dengar mungkin, tapi kalau di Palestin apa semua, qasidah-qasidah seperti Qamarun, qasidah-qasidah salawat-salawat seperti yang diamalkan di negara kita, di Turki, di semua, dia seolah-olah macam satu nada. Dan saya sebut balik yang tadi, nada tadilah dibawa oleh ulama-ulama kita
ke dalam diri mereka yang ditengok oleh anak-anak murid mereka, bahawa aku akan ada satu benda yang mengaitkan aku untuk perjuangan agama. Sekurang-kurangnya mereka simpan pedang, dan kebanyakan tok guru semua tu meninggal dah. Dia pun meninggal dah. Mana dah Imam Mahdi tak keluar lagi apa semua. Tapi mereka ada niat. Sebab Nabi sebut dalam bab niat kan kita kan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dihitung, dinilai mengikut niat dia. So sebenarnya untuk alam Melayu berhubung dengan Palestin, Gaza dan sebagainya, perjuangan akhir zaman ni sebenarnya telah dititik berat oleh tok-tok guru sejak daripada alam awal dulu. Sebab tu kebanyakan pejuang-pejuang kemerdekaan apa semua yang ni, semuanya mereka tak gentar dan tak gerun. Sebab apa? Sebab daripada ada niat dah daripada awal. Siapa sahaja saudara Islam, terutamanya Gaza, terutamanya Palestin dan sebagainya, kita akan mempertahankan mereka. Jadi setakat buat apa nama kita panggil apa tadi, perhimpunan ramai-ramai demonstrasi dan sebagainya, itu hanya bunga-bunga daripada yang dah ada dekat dalam jiwa kita. Tinggal tak tarik pedang ya. Kalau suruh tarik pedang tu, tarik insya-Allah. Sebab apa? Sebab dia ada dalam darah daging kita daripada dulu. Tok-tok kita sudah ada. Kalau apa berlaku, kami bersedia akan berjuang sama-sama. Itu simbol dia. Jadi cumanya benda tu mai zaman cucu-cucu pun takut nak sembelih pun tak berani. Macam saya ni, sembelih pun tak berani. Simpan pedang ajalah ada. Simpan samurai ajalah yang ada. Tapi nak sembelih pun tak berani. Tapi kurang-kurang ada niat tu kita turut. Jadi semangat dan semarak itu timbulkan dari masa ke semasa balik. Bagi ada balik. Ini dengan benda-benda macam ni lah. Hak ni lah yang perjuangan tim-tim Ustaz Nadir kita ni mereka cerita kat sekolah-sekolah. Di generasi awal inilah yang akan bangkit balik semangat untuk nak adakan balik pedang, nak ada niat balik dalam rumah supaya kalau berlaku peperangan kami akan, kita lah ni ilmu kerih pun kita tak ada dah. Nampak tak? Jadi kurang. Sebab orang kata tak apa Ustaz berjuang dengan apa media sosial apa semua ni. Iyalah betul lah, tapi fizikal pun perlu juga kan. Sebab di akhir hadis akhir zaman tu, malaikat yang mengelilingi kota Mekah dan Madinah tu semuanya memegang pedang untuk menentang Dajjal. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan pedang. Dalam hadis itu clear. Jadi kok mana pun seni mempertahankan diri itu kena ada. Macam di Malaysia ni silat sinding dah tak ada dah. Yang masih ada silat cekak, silat gayung, silat-silat lain yang lama-lama tu dah tak ada dah. So patut semarak baliklah. Wallahualam. Macam tu simbolik. Dulu kita tengok keris dekat atas almari tak terfikir pun. Bila Ustaz cerita ni macam tu. Demi tauhid dia untuk kejayaan Allah tu. Macam dia nak reminder keris ni satu hari nanti dia akan berkhidmat dekat jalan Allah. Macam tu kan. So macam dekat Gaza ni, saya nampak satu video tu. Ada seorang lelaki kat Gaza. Belakang bangunan runtuh ni, tapi dia tetap sebut Alhamdulillah. Dia sebut tetap percaya dengan aturan Allah tu sempurna, tak pernah yang salah. Dan macam mana kita nak tahu? Macam kita orang Malaysia tak tahu macam mana orang Gaza ni dididik. Macam Ustaz Tuan Nadir ni tahu macam mana hidup dengan orang, macam mana apa yang membuatkan orang ni rasa iman orang tu begitu kukuh macam tu. Unshakable pun cakap. Kan bangunan dah kena bom ni pun cakap Alhamdulillah lagi. Kalau kita tak tahulah merau macam mana dah. Sejelas sepinggang tinggalkan. Macam mana orang Gaza ni, macam mana dia dididik, apa yang membuatkan orang ni betul-betul solid macam tu. Saya rasa mungkin satu elemen yang kita ketinggalan yang masih ada di sebahagian negara Arab. Contohnya saya belajar di Syria 1 tahun setengah. Saya sampai ke Syria, Ustaz Don, diberikan satu list kepada kami. List pengajian 1 minggu di Syria, di beberapa masjid sekeliling kawasan yang kami duduk tu. Ada lebih kurang 100 pengajian dalam masa 1 minggu dekat beberapa buah masjid. Kita boleh pilih, kita nak belajar akidah ke, lepas zuhur nak belajar hadis, lepas isyak nak belajar tajwid, lepas subuh nak belajar Quran, baca dengan masyayikh. Boleh pilih nak belajar apa. Jadi kekuatan kerohanian itu yang saya rasa mungkin sekarang ni Alhamdulillah di Malaysia dah ada kebangkitan itu semula. Tetapi sebenarnya ada satu fatrah, ada satu tempoh ni kita lapse benda tu. Kita tertinggal. Saya rasa kita sempat rasa zaman
kebangkitan, zaman semangat, zaman nasyid-nasyid perjuangan. Kemudian dia berlalu zaman kejatuhan sikit, zaman internet, zaman game, zaman media sosial. Sekarang ni alhamdulillah nampak macam dah nak mula naik balik. Tetapi di sebelah sana, contohnya kita sebut tadi di Syria, pengajian itu berterusan walaupun pada waktu peperangan. Waktu peperangan dia punya sayang mereka kepada tulabul ilm, kepada orang yang belajar di bumi Syria tu, dalam keadaan rumah mereka musnah pun dia masih lagi bagi belanja bulanan kepada pelajar-pelajar Malaysia yang ada di Syria contohnya. Bila kedai mereka dah dimusnahkan, Ustaz, kita pergi ke Suk Hamidiah contohnya, nak beli barang daripada sana, tulabul ilm dibagi percuma. Walaupun barang dia semua dah tak ada dah, musnah dah kedainya, dibom dah oleh tentera Bashar dan sebagainya masa tu. Tetapi mereka punya kerohanian itu masih berada di tahap yang stabil. Untuk Gaza, untuk Palestin, pengajian tak berapa nak ada. Kalau compare dengan Syria, Syria jauh lebih hebat. Tetapi apa yang ada pada orang-orang Gaza ialah penghayatan Al-Quran yang tidak pernah putus. Di bumi Gaza tak perlu ada ma'had-ma'had syar'i, tidak perlu ada ma'had-ma'had tahfiz. Tetapi semua budak-budak yang ada di sana setiap hari selepas maghrib akan dikerah oleh ibu dan ayah dia pergi ke masjid menghafal Al-Quran. Budak seawal usia 4-5 tahun tak boleh baca Al-Quran lagi. Dia punya ustaz dia akan bacakan ayat yang nak dihafal berulang sampailah dia boleh hafal melalui pendengaran. Mereka duduklah dekat dalam halaqah-halaqah Quran ini sampailah mereka membesar. Dia masuk ke dalam usrah, ditekan pula dengan ilmu akidah, hadis, sirah, perjuangan, pengorbanan, sampailah habis sekolah, masuk universiti. Mereka akan berbai'ah. Selepas tu lah mereka diberi pilihan sama ada nak berada dalam sayap politik Hamas ataupun nak berada dalam sayap ketenteraan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ini kita sebut untuk Hamas sebagai contoh. Dan mereka ini setiap kali berlaku musim panas, cuti musim panas, anak-anak ini akan dikumpulkan di masjid-masjid. Anak-anak yang paling bijak ini dikumpulkan dalam satu mukhayyam namanya Tajul Waqar. Tajul Waqar ni mahkota yang dipakaikan kepada ibu dan bapa hufaz Al-Quran. Jadi dibuat Tajul Waqar, dikumpulkan budak-budak yang paling pandai. Daripada waktu subuh sampailah kepada waktu maghrib, dia akan hafal Al-Quran je kerja dia. Dia hafal Al-Quran dalam tempoh 1 bulan, dan paling lewat 2 bulan tempoh cuti musim panas tersebut, dia akan habis hafal 30 juzuk Al-Quran. Sebab itulah dalam masa 1 tahun di bumi Gaza, puluhan ribu para pemuda, anak-anak yang lahir menghafal Al-Quran. Dan kekuatan itulah yang ada pada mereka yang membolehkan mereka terus bertindak. Satu. Yang kedua, sama macam apa yang disebut oleh Ustaz Don tadi, berkenaan dengan simbol, berkenaan dengan bagaimana mereka sentiasa diingatkan dengan hadaf mereka, dengan tujuan mereka, dengan pengakhiran hidup mereka. Apa yang mereka lakukan ialah mereka sentiasa nampak di hadapan hidup mereka itu ada motif yang perlu dicapai, iaitu pembebasan Masjid Al-Aqsa. Berita kalau buka di Gaza, stesen TV Al-Aqsa ke, stesen TV Palestin ke, daripada faksi mana pun, yang cerita ialah tentang pemberontakan tahanan-tahanan Palestin yang berlaku dalam perang, syuhada berlaku di mana, operasi mujahidin berlaku di mana, pencerobohan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa berlaku bila berapa orang mendatang haram yang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Mana pernah ada cerita artis ni telah melahirkan anak, artis ini telah bercerai, artis ini telah mengeluarkan album baru. Tak pernah. Dalam 11 tahun saya duduk di Gaza itu, baca cerita tentang artis yang sedang berlaku di sana, ataupun benda-benda yang remeh-temeh. Semuanya cerita satu matlamat dia, iaitu tentang perjuangan dan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Jadi dia orang punya hidup ni memang dia sentiasa diingatkan dengan benda itu. Kita pergi ke mana-mana rumah di dalam kawasan Gaza itu, tanya ada syahid ke, tak ada syahid. Kalau ada syahid, selesai. Tak ada syahid, kita akan cari ada mungkin orang yang cedera di dalam perarakan, contohnya The Great Return March tahun 2018. Kalau tak ada orang yang cedera, ada salah seorang adik-beradik dia yang berada dalam penjara Israel, ditahan dan ditangkap dengan sebab melakukan kebangkitan dan sebagainya dalam intifada dan dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Setiap keluarga akan ada simbol. Yang tadi dia tak payah keris dah Ustaz. Dia tak payah pedang dah. Simbol dia tu, abang dia tu kaki dah tak ada dah. Simbol dia tu gambar syuhada yang diletakkan di rumahnya. Simbol dia tu ialah gambar tahanan perang yang sentiasa diletakkan untuk mengingatkan anak-anak dia bahawa ayah dia masih hidup tetapi berada dalam cangkaman Zionis Israel. Mereka sentiasa diingatkan dengan benda itu. Dan yang ketiga, saya rasa apa yang ada pada mereka ialah mereka ini sentiasa bersedia untuk berdepan dengan apa-apa kemungkinan, dan mereka tahu dan yakin bahawa kehidupan dunia mereka adalah kehidupan yang sementara. Mereka mengejar akhirat.
Mungkin saya ceritakan apa yang berlaku bersama-sama dengan isteri dan anak-anak saya yang berada di bumi Gaza ketika ini. Bukan untuk cerita tentang kami, tapi untuk cerita tentang semangat yang ada pada orang-orang Palestin itu sendiri. Pada awal peperangan, mereka berada di rumah kami, dan selepas daripada itu, isteri saya dia minta izin untuk keluar daripada rumah, pergi ke rumah adik ipar, dengan sebab rumah kami ketika itu sekelilingnya telah dibom oleh Zionis daripada roket-roket F-16 dan F-35. Maka mereka pun minta izin keluar pergi ke rumah adik ipar. Bila mana mereka duduk di rumah adik ipar, tiba-tiba masjid di hadapan rumah adik ipar dibom, yang menyebabkan rumah kami pun, rumah adik ipar tu pun musnah dan tidak boleh lagi diduduki. Maka saya punya isteri pun ambil saya punya baby yang kecil, umur 1 tahun setengah, Ibrahim namanya, untuk dibawa keluar daripada kawasan tersebut, datang pada pemuda lagi mendapatkan anak-anak kami kecil yang lain, ambil anak saya yang kecil daripada tangan isteri saya, dibawa ke tempat yang selamat. Isteri saya ceritakan bila mana dia keluar daripada kawasan rumah tersebut, jalan raya dipenuhi dengan tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus. Para syuhada yang terkorban dalam serangan ketika itu, 11 orang yang mati syahid. Mereka pindah daripada situ pergi ke rumah lain pula. Dan keadaan orang Gaza ni memang begitu. Dalam keadaan perang, kalau rumah kena bom, selamat, dia akan pindah pergi ke tempat lain pula. Dia tak ada istilah tempat yang selamat. Dia ada nasib kena bom ataupun tak kena bom saja, ikut takdir Allah kan. Jadi mereka pun pindah ke rumah yang lain dan dapat arahan tiba-tiba untuk keluar meninggalkan kawasan Gaza, bandar Gaza dan juga utara Gaza, pergi ke tempat yang lebih selamat di sebelah selatan dan juga Gaza Tengah. Maka isteri saya hubungi saya. Dia kata saya nak ambil kereta kami yang ada di sana untuk bawa anak-anak dan juga bawa keluarga ipar pergi ke tempat yang lebih selamat di sebelah Gaza Tengah. Saya sebutkan kepada isteri saya harapkan kamu untuk ambil kenderaan kita, untuk kamu tinggalkan rumah, untuk kamu pergi ke tempat yang lebih selamat. Aku haramkan kau untuk ambil kenderaan kita untuk berlaku peristiwa Nakbah sekali lagi dalam keadaan kita masih lagi bernyawa. Kita dulu duk baca tentang Nakbah 800,000 orang tinggalkan bumi Palestin, sampaikan Israel boleh masuk dan ambil bumi Palestin tu secara percuma, tanpa kehilangan nyawa yang banyak, tanpa bersusah payah. Selepas dah ambil tu, barulah orang tentera-tentera Arab disebut datang nak berperang masa tu. Kita bayangkan kalau berlaku sekali lagi peristiwa seperti itu dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan media sosial ada berita sampai kita masih hidup dan bernafas ni, berlaku peristiwa Nakbah sekali lagi 2.0, 1.1 juta orang yang diarahkan berpindah ketika ini. Saya sebutkan pada isteri saya haramkan kamu untuk keluar daripada rumah. Dia pun senyap. Esok tu dia balas mesej. Dia kata, saya telah pun duduk berbincang dengan ahli keluarga yang lain. Kami dah habiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Allah dah campakkan sakinah, ketenangan dalam hati-hati kami. Kami akan kekal berada di sini walaupun bom-bom akan meledakkan rumah-rumah kita di atas kepala-kepala kami. Maka saya ceritakan kepada dia, saya sebut kepada dia, inilah sebenarnya contoh orang-orang Palestin yang selalu kita cerita kat Malaysia. Keberanian kalian, kemampuan kalian, keinginan kalian untuk mati syahid, dan Alhamdulillah sekarang ni mereka masih lagi kekal di tempat itu. Dan contoh inilah sebenarnya yang ada pada setiap orang Palestin. Orang Palestin ni, isteri bila dia nak hantar suami dia keluar bekerja, dia tahu suami dia mungkin tak akan balik lagi. Lagi-lagi kalau dia hantar tengah malam sebagai murabiti, dia menjaga sempadan. Maka apa yang dia akan sebutkan kepada isteri dia, atau isteri akan sebutkan kepada suami, dia akan kata auhabtuka lillah. Auhabtuka lillah ni maksudnya aku hadiahkan kau kepada Allah. Kau tak balik pun tak apalah. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk aku. Aku minta maaf segala dosa aku, kau pergi buat kerja engkau. Auhabtuka lillah, aku dah hadiahkan kau untuk perjuangan dan untuk pembebasan bumi Palestin. Itu mungkin kita boleh try nanti kalau suami keluar aja daripada rumah, auhabtuka lillah, tapi suami tak tahulah dia ke mana kan. Allahu a'lam. Dahsyat kan. Bukan macam tu dia punya berserah pada Allah sampai macam tu. Ustaz, macam kalau kita kan orang Gaza ni hafaz Al-Quran, beribadah macam tadi, hari ni dah kena hari ni dah kena bom tempat tu sampai boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Esok tu masih ada kat situ lagi. Allah tak sayang tu Ustaz dekat orang-orang yang hafaz Al-Quran ni, yang berada di jalan Allah ni? Allah tak sayang? Kenapa Allah tak bantu diorang ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak tengok hanya benda baik sahaja menandakan Allah sayang, ada satu contoh saya bagi. Contoh kita kan parking kereta tapi mana-mana dulu lah ni tak ada lah. Lah ni ada palang elektrik kan. Dulu kalau kita pergi mana-mana ada orang jaga parking. Bila kita nak keluar daripada parking tu,
Kita kata, bang, noh, RM5 kita bagi kat dia. Tu kata, parking. Tu kita nak keluar ambil parking tu. Bang, noh, RM5 kita bagi. RM10. Tak apa, ambil. Tak payah. Tu kita belah. Kita bagi tak duit kat dia? Bagi. Kita sayang dia ke? Kita hanya bayar je kat dia. Dia dapat duit daripada kita RM10, RM50. Tapi bukan makna kita cinta kat dia. Betul tak betul? Bukan bermakna kalau sesuatu pemberian yang baik itu menandakan Allah sayang. Kalau Allah bagi benda buruk, maknanya Allah tak sayang. Tak boleh. Kita jumpa orang tepi jalan kan? Kita bagi duit kat dia. Kita cinta kat dia ke? Tak semestinya. Kita bagi, kita buat baik. Boleh faham? Itu sebagai contoh. Jadi bukanlah dengan bermakna berlakunya perkara-perkara macam ni menandakan Allah tak sayang pada orang menghafal Al-Quran. Ada satu perbincangan ulama-ulama sebut, isu ni jadi masa bangunan runtuh di Masjidil Haram. Kan Masjidil Haram kan kena ribut tu, jatuh kren kan. Ulama-ulama bincang dan mereka bagi analogi dan cerita-cerita ini sabit daripada hadis-hadis Nabi. Orang-orang yang kena dalam perjuangan ni yang kita sebut sebagai syuhada dan sebagainya, di akhirat esok mereka dibangkitkan dan Allah akan tanya mereka, hampa menyesal ke aku bagi hampa kena bom? Mereka menyebut dengan keadaan yang orang kata apa, happy dan wallahi ya Allah, kami tak pernah menyesal kami kena bom. Sebab apa? Kalau kami duduk dengan orang biasa dan kami mati, kami hanya mati sebagai seorang manusia. Tapi disebabkan kau pilih kami mati dalam keadaan syahid, kami boleh mensyafaatkan 10 orang, 20 orang, 70 orang di bawah kami untuk masuk ke dalam syurgamu ya Allah. So benda ni lah yang membuatkan sama juga macam orang yang kena hempak bangunan, orang yang mati lemah, mati terbakar dan sebagainya. Allah akan tanya mereka balik. Sebab Allah sebut dalam Quran, aku tak pernah menzalimi hampa. Sebaliknya hampa sendiri yang menzalimi diri hampa sendiri. Jadi apa yang Allah buat, Allah tak pernah zalim kat kita. Sebab itu nak membuktikan dia, Allah akan tanya mereka, aku zalim ke hampa bagi hampa mati lemah? Aku zalim ke hampa bagi negara hampa kena bom, hampa mati, tangan hampa putih? Mereka jawab, Tuhan, kalau kami mati biasa, kami silap-silap kami kena hitung pula mizan. Mizan akhirat ni seram. Jangan kata seram. Bayangkan kita pergi beli barang, kita letak kat kaunter, kaunter tu bukan orang jahat. Dia kira, dia bagi duit kat kita balik. Depan kita dia kira kan, dia bagi duit kat kita. Kita dapat duit, kita kira balik, cukup tak cukup. Tu bukan mizan timbang tau. Tu pergi beli baju tudung kat Sophia Rose ya. Tu pergi, betul tak? Kan contoh pergi beli barang daripada apa, My Aqsa Defender apa kan, beli cap ke apa kan. Kita pergi, bukan orang jahat. My Aqsa Defender ya. Kita beli barang RM75, dia bagi balik kat kita RM15. Dia kira dia bagi. Kita dapat, kita kira balik. Pasal apa? Sebab takut tersalah. Itu pun kita cuak. Bayangkan kalau mizan, setiap benda nak kena hitung. Jadi orang-orang ni kata, Tuhan kami tak. Kami sebab Allah bagi kami mati syahid. Syurga terus, direct. Tak ada perlu apa-apa dah. Direct, terus masuk. Lega kami. Dia akan jawab lagu tu. Lepas tu saya teringat satu cerita seorang budak umur 15 tahun yang dicerita oleh Dr. Jamnul Azhar. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau dengan orang-orang yang sebaik-baik manusia. Dia kata masa dia tolong dekat Gaza dulu, ada seorang budak umur 15 tahun kalau tak silap saya. Tapi masa saya cakap 15 tahun ni, tiba-tiba hati saya kata tak, 18 tahun. Sebab masa tu kami forum sekali ya. Mungkin 18, mungkin 15. Nama dia Muhammad. Jadi dia kena bom. Dia duduk, dia kena bom. Dia terpelanting. Mata belah kiri dia pecah. Bom lah. Habis. Dia jatuh, dia dukung dia, buat mic kat dia, doktoran, Dr. Jamnul Azhar masa tu lah, dia nak operate. Bila dia dapat budak tu, dia dah operate, dia dah jahit mata sebelah ni bagi tutup elok lagu tu kan. Dia bius tu bila ni dia kena kejut. Dia ada, doktor ni dia ada sistem dia lah, dia kena ada cara, dia kena tanya nama, kena ingat sebab nak tahu hang tu normal ke tak. Jadi dia tanya, ya ghulam, qum, dia kata kat budak tu, hai budak bangun. So dia duduk nak bangun kan. Dia tanya, ma ismuka, maaf hang ni nama apa? Dia tanya. Anak Muhammad, disebut nama dia Muhammad. Masbuk apa ismu abik? Bapa hang nama apa?
Muhammad juga. So dia tanya, hang ni nama apa sebenarnya? Dia kata, aku Muhammad yang ke-13. Dari segi nama pun dah gerun lah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tak pilih nama lain lah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 13. Dia Muhammad yang ke-13. So dia kata, ya Muhammad, isma' kalami. Hang dengar cakap aku betul-betul. Mata hang sebelah pecah kena bom. Muhammad dengar-dengar, Allahu Akbar. Dia jerit lagu tu. Tu Dr. Jamno tanya dia, siapa hang kata Allahu Akbar? Kalau orang Malaysia, kalau teriak. Budak tu kata, waqaftu ainai. Aku telah mewakafkan mataku kepada Allah. Esok akan tuntut dalam syurga. Awak clear. Senang lah. Wallahu a'lam. Allah tu uji orang yang mampu kan. Ada mampu tu macam tu lah. Macam orang Gaza dia mampu kena bom. Macam kita kalau Malaysia kena bom dia tak tahulah. Iman tu macam mana. So Allah uji tak pernah lebih dari kemampuan umat dia. Tapi insya-Allah orang Malaysia pun berdasarkan sejarah, orang ni saja habaq kat semua orang lah. Sebab orang tengok kita buat kakak rusuhan ya. Orang tengok kita takak buat apa sekali lagi himpunan tu panggil apa? Demonstrasi. Aku tak lekap kataan tu. Demonstrasi. Sebab dia duk kilahkan banyak benda. Demonstrasi ya kan. Tapi saya nak abang betul-betul kat semua orang supaya take note lah. Dalam sejarah manusia, alam Melayu biasa diserang dan dijajah. Okey. Oleh orang yang sama yang makan Amerika Selatan semua. Tapi ingat satu perkara ya. Portugis masa makan Amerika Selatan, dia makan semua. Mai dekat alam Melayu, nak keluar Melaka pun tak mampu. Habis tak Melaka. Tu nisbah kekuatannya. Jangan lupa tu. Depa Portugis makan daripada bawah tu. Amerika Selatan tu, Venezuela apa semua ni ke atas sampai semua tu dia kata habis. Dia jadi sebab tu depa boleh bahasa Portugis apa semua depa boleh kan. Kumpulan yang sama mai ke alam Melayu, duk tang Melaka ya. Keluar Melaka tak boleh. Tu kekuatan kita. Jangan petik je. Jadi dia. Wallahualam. Jangan kejut harimau yang tidur. So macam dekat Gaza sekarang situasi semasa ni, kalau kita tengok ada orang share video lah. Dia tunjuk video tu ada kelilingi oleh tembok besar kan. So macam bantuan luar memang tak dapat masuk. So orang skeptical, kalau kita donation, kita bayar hantar donate banyak-banyak ni, sampai tak bantuan ni sebenarnya dekat Gaza ni. Sebab sekarang ni tak ada apa yang boleh masuk kan dekat Gaza tu. Saya rasa apa yang Tuan tanya tu, dia ada kaitan juga dengan apa yang ditanya tadi berkenaan dengan brand-brand yang menunggang Palestin. Sebab NGO ni banyak juga yang menunggang Palestin. Tapi kita sebut yang menunggang ni maksudnya yang memang kutip sumbangan, namanya tidak pernah sampai ke Gaza, namanya tidak pernah didengari di Palestin. Maksudnya sumbangan dia jauh lebih lagi lah. Tapi ada je NGO yang tak pernah buat untuk Palestin. Contohnya di dalam gabungan kita satu lagi, Aid for Palestine nama dia, ada 150 buah NGO. NGO kebanyakannya lokal. Tetapi bila disalurkan kepada NGO yang biasa buat kerja di Palestin. Jadi tak ada masalah. Tapi ada NGO yang memang bantuan dia tak pernah sampai, nama dia pun tak pernah dengar. Saya ingat dia beberapa tahun yang lepas ada Yayasan Hang Tuah ke apa entah namanya. Hang Tawi. Saya dengar Yayasan Hang Tawi. Yayasan Hang Tawi tu dia kutip punya banyak duit untuk Palestin. Kalau tengok dia pusing bawa tabung untuk Palestin. Tanya dekat Gaza ke, dekat Palestin, kat West Bank ke, tak pernah pun ada hang yang sampai kat sana. Tawi ke, Tuah ke, Jebat ke, Lekir dan Lekiu tak pernah sampai kat sana. Jadi memang scam lah maksudnya. NGO ni yang biasa dah berada di sana dan bekerja di sana, mereka tahu bahawa sumbangan yang ada dalam keadaan Gaza terkepung dan bantuan tidak boleh masuk daripada luar ni, bantuan itu kita sampaikan ataupun kita dapatkan daripada barangan yang sedia ada di dalam Gaza. Gaza ni memang tertutup. Sebelah lautan tak boleh keluar, sempadannya dengan lautan Mediterranean, tak boleh lebih daripada 12 batu nautika dalam keadaan biasalah, bukan dalam keadaan perang. Tak boleh lebih daripada 12 batu nautika kalau tak diserang oleh kapal perang milik Zionis Israel. Tak boleh terbang melalui udara sebab satu-satunya airport yang ada dimusnahkan dah oleh Zionis Israel, tidak dibenarkan untuk dibina semula. Sempadannya yang ada dengan tanah haram Israel itu sendiri dikawal dengan ketat oleh Zionis. Disebutkan tadi ada dinding-dinding pemisah dan sebagainya. Begitu juga sempadannya dengan Mesir.
juga tidak boleh berlaku keluar dan masuk, dan satu-satunya pintu sempadan untuk keluar dan masuk daripada Gaza untuk orang awam ialah pintu sempadan Rafah tersebut. Bukan dengan Israel pun, tak ada kaitan dengan Israel. Mesir yang bagi keluar ataupun tak bagi keluar melalui pintu sempadan tersebut. Masuklah bantuan. Kalau nak masuk, dia akan masuk melalui Mesir. Yang sekat ni sekarang ialah Mesir. Dengan 1001 alasan, dia tak benarkan untuk bantuan masuk. Yang dibenarkan sampai sekarang ini sekitar 70 buah lori daripada awal peperangan. Sedangkan keperluan rakyat Gaza di luar daripada waktu peperangan, satu hari mereka perlukan 500 lori barangan yang masuk untuk boleh ekonomi berjalan seperti biasa dan mereka hidup seperti biasa. Jadi orang-orang yang membantu sekarang ni, NGO-NGO yang mampu menyampaikan bantuan di dalam Gaza, dia hanya menggunakan sos yang sedia ada di dalam Gaza itu sendiri, dan dengan keupayaan dia ataupun NGO yang lama dah berada di sana, dia ada hubungan dengan syarikat-syarikat yang boleh menghasilkan produk ataupun syarikat-syarikat yang memang dah ada barangan yang sedia untuk dijual. Contohnya kita buat sekarang ni di Cinta Gaza Malaysia, satu hari kita keluarkan RM40,000 untuk bagi makan kepada 8,000 orang setiap hari. Setiap hari RM40,000 kita bagi. Kita ada ladang yang kita dah cop dah. Kita kata ladang ni ada 12,000 ekor ayam. Kita dah cop dah, ni semua kita punya. Sebab kita nak beli dan kita nak bagi makan secara percuma kepada penduduk. Nampak macam besar jugalah, 40,000 sehari kan. Tapi yang perlukan makanan sekarang ni yang ada di pusat-pusat pelarian saja ada seramai 300,000 orang. Kita mampu bantu 8,000 saja dengan kos 40,000 itu. Maksudnya apa? Syarikat-syarikat ini dia dah kenal kita lama. Kita dah berbincang dengan dia. Ayam 12,000 ekor kita tempah, kita tak bayar pun harganya. Sebab duit susah nak masuk dalam Gaza sekarang. Apa yang kita buat? Kita sign IOU dengan dia. Kita sign perjanjian dengan dia. Selepas habis perang nanti, duit dah boleh dipindahkan semula dengan keadaan yang baik, barulah kita akan bayar semua hutang-hutang yang kita dah ambil dengan mereka. Jadi kita sebenarnya dah salurkan ke sana sekitar RM4 juta. Tapi banyaknya dalam bentuk IOU yang belum lagi kita bayar harganya. Nanti dah tamat peperangan barulah kita akan bayar. Kepentingan kita sekarang ialah untuk memastikan apa saja yang kita boleh bantu, kita akan bantu penduduk-penduduk di sana dengan apa keadaan sekalipun. Kita dah buat bantuan bahan bakar untuk ambulans, kita dah buat bantuan makanan, kita dah buat pack-pack makanan kering. Begitu juga kita dah salurkan SOS sos call oleh pasukan bomba dan penyelamat di sana. Dia kata sekitar 2,000 orang yang masih lagi berada di bawah runtuhan tak dapat diselamatkan sebab mereka tidak ada equipment untuk menyelamatkannya. Nak selamatkan orang ni di bawah runtuhan bom, kena tarik batu pakai tangan. Tak ada peralatan untuk selamatkan orang. Jadi dia hantar rayuan kepada kita. Kita kontak dengan semua syarikat yang boleh sediakan heavy equipment. Ada drill untuk simen tu, ada sledgehammer yang untuk simen pecahkan batu. Kita beli semua yang ada di pasaran. Kita target nak bantu dengan nilai RM500,000, tapi barang yang ada tu sekitar RM140,000 saja. Tak ada lebih daripada itu. Habis dah kita beli semua. Itu je yang boleh kita sediakan. Maka banyak benda yang kita tak boleh nak buat dengan sebab kekangan yang ada, tetapi banyak lagi benda yang kita boleh dan sepatutnya buat. Lebih-lebih lagi selepas habis peperangan nanti, kita nak membina semula rumah-rumah yang ada dan sebagainya lah. Kita letakkan sasaran sebenarnya untuk Cinta Gaza Malaysia saja, tak termasuk dengan rakan-rakan NGO koalisi kita yang lain. Setakat ini kita nak kumpulkan 40 juta ringgit. Kita dah dapat, tak silap saya, sekitar 32 juta ringgit. Tetapi walaupun angkanya nampak macam besar, kalau kita buat kira-kira, rumah yang musnah separa yang perlu dibaiki, satu rumah dia perlukan sekitar $5,000 untuk boleh diduduki semula. Ini bukan yang musnah keseluruhan. Yang musnah keseluruhan dia perlu dalam $40,000 sebuah rumah. Ini perlukan sekitar $5,000 saja. Dan kalau $5,000 ni kita kira-kira lebih kurang dalam RM20,000. Kalau 100 buah rumah yang kita bantu, kita dah keluarkan sekitar 2 juta, kan? Betul ke saya punya matematik? Saya tak pandai sangat matematik, tu yang tak buat bisnes. 2 juta. So kalau 20 juta tu baru kita dapat bantu 1,000 buah rumah. Sekarang ni di Gaza, Ustaz, yang rumah dia musnah pada tahun 2014. Perang 2014. Ada 40,000 buah rumah yang masih lagi belum dibaiki. Tak buat lagi. Jadi macam mana sekarang ni dalam keadaan yang jauh lebih teruk ni, kita memang kena push dan pastikan semangat itu boleh sampai ke tahap orang kata memberikan kesan kepada penambahbaikan yang diperlukan di sana. So terjawablah. Bantuan tu tak boleh masuk, bukannya bantu masuk, tapi orang tu dah dahulukan dulu, kita akan bayar kemudian. Sebab tak ada apa yang boleh masuk sekarang. Dan terutamanya untuk pembangunan semula lah. Hospital kena bom, masjid kena bom, reservoir struktur apatah lagi, memang tak ada apa dah kat sana. So
40 juta tu kalau separuh rakyat Malaysia ni 15 juta yang mungkin yang beragama Islam, 15 juta bagi bantuan RM3 settle 40 juta. So dia tak macam kita takut sebab kita bagi sikit lah, rasa macam tak ada effect. Tapi sebenarnya kalau kita buat bersama-sama, collective effort ni, insya-Allah kita boleh buat Gaza tu bangunkan balik semula walaupun dibom berkali-kali kan. Soalan terakhir untuk Ustaz. Apa hikmah sebenarnya peperangan, Ustaz? Hikmah peperangan dalam macam kita berperang ni, apa sebenarnya ada ke hikmahnya berperang ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ni sebenarnya soalan untuk Tuan Nadil lah. Dia lebih ni tanya orang macam saya ni. Cakap ilmiah lagu tu lah. Orang kata apa, jawab bodoh lagu tu je lah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsila li kulli shay. Allah sebut dalam Quran akhir surah Nabi Yusuf, Allah ceritakan kisah para anbiya kepada semua orang, pasti dia akan menjadi sesuatu tafsil kulli, penerangan untuk semua perkara yang kita kabur, ibrah kepada semua kehidupan kita dan menghuraikan benda yang kita kabur. Allah kata apa? Ceritakan kisah para anbiya. Semua orang kena tahu satu-satunya perhimpunan para anbiya yang paling besar kesemuanya berlaku adalah di Masjidil Aqsa yang Nabi Muhammad menjadi imam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi imam, semua nabi-nabi turun semayang dekat situ pada hari Isra' dan Mi'raj. Cuma saya bukan confuse sekarang ni lah, bila dia duduk bercakap-cakap ni saya dah confuse pula, sama ada sebelum Nabi naik atau selepas Nabi turun. Yang pasti di Masjidil Aqsa Nabi sampai tu, Nabi kata, aku duduk di belakang, aku tengok semua penuh dalam Masjidil Aqsa. Aku tak kenal mereka, tapi aku tahu mereka semua para Nabi. Sebab di tangan mereka ada tanda, simbol. Para anbiya ni dia ada tanda. Contoh macam Nabi Uzair dalam Al-Quran, surah At-Taubah, namanya Uzairun ibnullah. Kisahnya surah Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair kata arwah Tuanku Datuk Arundin, dia ada tanda dekat belakang tengkuk dia macam bulan sabit dan bercahaya. Nabi kita khatamun nubuwah, ada tanda kenabian bainal katifai, di antara dua Nabi punya kepak ni ada tanda lambang kenabian macam apa teluk burung merpati atau burung puyuh tu kecil tu bulat, ping-ping ada bulu-bulu sikit. Itu khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi. Ada nabi-nabi di tangan mereka ada tanda. Nabi Daniel apa semua ada tanda di tangan mereka. Jadi Nabi Habaq masa peristiwa Isra' Mi'raj tu Nabi kata apa? Ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi kata, aku tak kenal mereka, tapi aku tahu mereka ni semua Nabi. Sebab di tangan mereka ada. Jadi aku tunggu Malaikat Jibril melaungkan azan, semua kumpul, tunggu. Tiba-tiba Jibril mai pegang Nabi, bawa Nabi pergi depan. Jibril kata, hang imam. Jadi Nabi kita jadi imam kepada semua para Nabi 124,000 di Masjid Al-Aqsa. Kalaulah kisah mereka seorang saja memberi ibrah kepada kita, kalau 124,000 hang tak dapat ibrah, hang teruk, bodoh soih orang kata. Itu bahasa dia lah. Boleh faham kan? Okay, so baru kita patah balik lah, barulah kita tengok pasti dia mesti ada dia punya ibrah, dia mesti. Sebab apa? Sebab para Nabi ni semua tak akan lari daripada berperang. Nabi Daud lawan dengan Jalut, dia yang bunuh Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut, dan membunuh Jalut itu akan Nabi Daud. Nabi Daud bunuh Jalut. Pedanglah. Nabi Musa lawan Firaun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersakirah. Berapa banyak perang Nabi ada? Perang Hunain, perang Badar, perang Tabuk, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq kan. Nabi kita saja berapa banyak perang. Maknanya para anbiya tak lari daripada perang. So kisah para anbiya dan pengajaran daripada perang mesti ada. Baik, orang tanya, yang hari ni punya apa?
pengajaran paling besar sekali sebelum nak pi simpati, rasa sayang, sebelum tu semua kita beriman dengan Al-Quran. Bila jadi peristiwa macam ni, kita akan beriman dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa yang tengok peristiwa Gaza ni tak beriman dengan hadis Nabi lagi, tak tahu takkan nak tunggu malaikat Jibril main mengajar hang baru nak beriman. Tu teruk lah. Boleh faham tak? Hadis Nabi habaq tempat ni pasti akan berlaku benda macam ni. Berlaku depan mata kita. Huyu. Bila Nabi hidup tahun 2023? Wafat dah 1400 tahun dah. Tapi Nabi boleh bercakap benda 1400 tahun. Nabi boleh bercakap benda tu berlaku. Dan pasti lepas ni akan berlaku lagi benda yang Nabi bercakap. Dan pasti akan berlaku lagi benda. Sebab apa? Sebab yang paling important pengajaran untuk kali ni, yang paling besar apa dia? Sebenarnya yang paling besar sekali, Nabi Isa dengan Imam Mahdi punya kewujudan. Kalau tak berjadi benda macam ni, macam mana kita nak beriman dengan hadis Nabi Isa akan turun dengan Imam Mahdi punya akan berlaku? Macam mana kita nak beriman dengan akhir surah Al-Ma'idah, yang dialog tu ada dalam surah Al-Ma'idah tapi dialog tu tak berlaku lagi kat kita? Macam mana Nabi Isa ditanya oleh Allah ketika Nabi Isa diturunkan balik akhir surah Al-Ma'idah, dia bermula dengan ayat apa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Muka surat belah kanan atas sekali. Kan kita ambil dalil-dalil ni bukan apa, sebab tadi Ustaz Nadir kita bagi tahu Palestin depa beriman dengan Al-Quran, depa memahami konteks Al-Quran. So konteks Al-Quran akhir surah Al-Maidah tak berlaku lagi peristiwa tu. Allah tanya dekat Nabi Isa, "Hai Isa, hang ka suruh depa semua sembah hang daripada sembah aku?" Nabi Isa kata, "Tuhan, saya tak pernah suruh mereka sembah saya." Cuba buka dalam surah Al-Ma'idah lagi sekali. Mana dialog tu berlaku lagi? Nabi Isa dah kena angkat dah. Masa sebelum umur 33 kena angkat dah. Bila dialog tu nak berlaku? Dialog ni pasti akan berlaku. So, kalaulah kita tak jadi peristiwa dekat Gaza dan sebagainya, jadi kita nak beriman dengan ayat ni. So, benda ni pasti kena berlaku untuk menambahkan iman kita. Itu pokok nombor satu. Barulah kita beriman dengan hadis-hadis yang lain, dia akan datang secara semula jadi. Sebab apa? Hak yang ni pun Nabi cakap boleh berlaku, aku jadi saksi depan mata. Boleh? Wallahu a'lam. Tuan Hadi, yang terakhir lah, mungkin boleh sampaikan sedikit dua kata ke untuk naikkan semangat lagi kita untuk bersama-sama. Saya rasa mungkin untuk akhirnya kita perlu menyedari bahawa kita berada pada zaman yang sangat-sangat bertuah. Sebab apa? Sebab pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Palestin ini, dia mungkin berlaku pada zaman kita. Bayangkan beberapa ratus tahun Palestin ini telah dijajah, bertukar tangan, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dibebaskan oleh tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh sahabat, dibebaskan dengan begitu teratur dan begitu berkesan, hasil daripada usaha dan keimanan yang begitu tinggi yang ada pada mereka. Bayangkan kita ni hidup pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dibayangkan, kita hidup pada zaman Palestin itu mungkin boleh kembali ke tangan orang-orang Islam. Jadi bila kita meletakkan diri kita di dalam posisi tersebut, kita kena memikirkan dan membayangkan apa tindakan yang sepatutnya kita boleh lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Bayangkan kalau kita nampak Salahuddin Al-Ayyubi ada di depan mata kita, dah berharap dah nak pergi membebaskan Al-Aqsa ni. Dan mungkin di kalangan tentera mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam itu, mungkin Allah takdirkan bukan satu orang sahaja Salahuddin Al-Ayyubi ada. Mungkin Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam dalam hari dan waktu kita, dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi pada zaman kita. Ataupun komander-komander brigade yang lain yang ada di sana yang begitu banyak. Dah ada dah. Tinggal kita ni nak ikut ke tanah. Palestin akan dibebaskan. Palestin disebutkan oleh Ustaz tadi, banyak ayat yang bagi tahu bahawa memang akan dibebaskan. Tapi berlaku ke tak pada zaman kita, kita terlibat ke tidak dalam pembebasan, itu pilihan yang kita kena buat. Dan saya rasa kita di negara Malaysia ni yang dalam keadaan aman, kita dalam keadaan tak ada tentangan daripada kerajaan, semua pihak bersama-sama dengan Palestin, sangat banyak benda yang kita boleh lakukan. Cuma kita nak ataupun tidak lah. Kalau kita sibuk dengan dunia kita semata-mata, kita akan tinggalkan akhirat kita. Tetapi bila kita letakkan harta kita di tangan kita, kita tak letakkan di hati kita, kita akan jadikan dia sebagai
sebahagian daripada perjuangan pembebasan. Dan saya rasa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang maknanya siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang ataupun tidak pernah meletakkan niat untuk berperang, maka dia mati dalam salah satu syu'batun nifaq, ataupun dalam salah satu cabang kemunafikan. Nabi kata orang yang tak ada niat nak perang ni, yang ada peluang kalau Allah bagi nanti untuk perang, dia tak nak berperang, maka dia mati sebagai seorang munafik. Tetapi Allah bagi kita, ataupun Rasulullah dia bagi hadis yang lain pula, dia lembutkan hati kita, dia nak tenangkan kita. Hadis lain pula yang menyebutkan man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, barang siapa yang menyiapkan mujahidin untuk pergi berperang dengan doa kita, dengan usaha kita, dengan harta kita, faqad ghaza, maka dia ini seolah-olah telah juga pergi berperang. Dan mudah-mudahan kalau dia mati syahid, dia mati dalam keadaan dia sedang niat, dia sedang berpodcast. Ini keyakinan saya, Ustaz Don, Allahu a'lam, Ustaz Don pastinya lebih alim. Saya sebut kepada sahabat-sahabat saya di Cinta Gaza Malaysia, kalau kalian masuk ke dalam pejabat, niat kalian untuk bebaskan bumi Palestin, niat kalian untuk kumpulkan dana untuk Palestin, niat kalian untuk terangkan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang Palestin, maka kalian masuk ke dalam pejabat, insya-Allah Allah bagi sebagaimana orang yang masuk ke dalam bumi Gaza untuk pertahankan bumi Palestin tersebut, kalian dapat pahala ribat insya-Allah. Kalian mati duduk dalam office, maka kalian insya-Allah akan mati syahid. Dan saya rasa itu juga dikembangkan kepada kita. Kalaulah tiba-tiba runtuh Ustaz atap dekat atas kepala kita ketika ini, insya-Allah kita mati sebagai para syuhada, dan dalam usaha kita untuk membantu Palestin, kalau kita mati, mudah-mudahan Allah kurniakan kita sebagai para syuhada insya-Allah. Allahu a'lam.